Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil hukuki alaina ajmain wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syaikh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah dua kitab, iaitu yang pertama kitab Risalatut Tauhid, kemudian yang keduanya insya-Allah kitab Minhajul Abidin. Moga-moga dengan pengajian kedua-dua kitab ini akan memberikan barakah kepada kita dalam hidup kita di dunia, yakni selamat daripada tersesat akidahnya, selamat daripada tercela akan akhlaknya, dan akhirnya nanti di hari akhirat diselamatkan Allah daripada terjerumus di dalam nerakanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas ataupun mudir, yakni Ustaz Jafri dan seluruh saf kepimpinannya, seluruh ahli dan kuasanya yang menjayakan pelbagai program-program ilmiah di tempat ini, dan yang amat kita sanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini untuk ditegur akan saya, akan hamba ini, sekiranya ada apa yang disampaikan ini ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung kitab kita, kitab Risalatut Tauhid, pada muka surat 19. Kitab Jawi lama nah. Muka surat 19, perenggan yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya.
hanya senya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua, sebagaimana firman-Nya, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Surah Fusilat ayat 46. Artinya, barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya jua. Baik. Ini kita sambung pengajian akidah kita, sifat 20, iaitu masih lagi dalam sifat yang kelima, iaitu sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bulan sudah pun sini juga. Jadi kita cuba ingat balik. Aku lupa dah. Sebulan sekali. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksud qiyam berdirinya Allah dengan sendirinya. Maksud berdirinya Allah dengan sendirinya bukanlah maksud Allah duduk lepas tu berdiri, bukan. Tapi maksud berdirinya Allah dengan sendirinya, dalam erti kata lain, Allah tidak memerlukan sesuatu pun. Itu maksud berdirinya dengan sendirinya. Maknanya Allah tak berhajat pada siapa-siapa pun. Allah tak perlukan siapa-siapa pun. Macam tu. Itu makna ringkas lah untuk peringkat mula, untuk mudah kita nak faham. Kemudian kita tengok ni syarahan-syarahan ataupun huraian yang dihurai oleh Tok Syekh kita dalam kitab dia ni. Dia kata apa? Dia kata, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat. Okey, baik. Kalau kita baca kitab tauhid lah khususnya, dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab turas ni, bila jumpa perkataan kaya, itu bukan maksud kaya macam kita faham ni, maksudnya banyak duit, kereta banyak, rumah besar, bukan tu. Tapi makna kaya sini iaitu tak memerlukan apa-apa. Tu kaya. Kita yang orang kata kaya lah, kita rumah besar, kereta besar, ada kereta lah, macam-macam lah. Kaya perkataannya, hakikat tak kaya. Kenapa tak kaya? Sebab kalau betul mu kaya, mu tak perlukan apa-apa. Selagi kita memerlukan sesuatu, itu tanda kita susah. Bila susah, miskin lah kita ni. Biar rumah besar pun. Rumah besar pun miskin lagi. Miskin lah sebab hang perlukan rumah. Allah tak perlukan rumah. Allah tak berhajat pada rumah tu. Dia kata rumah Allah Baitullah tu. Itu kita sebut bukan Allah duduk dalam Kaabah tu. Bukan Allah perlukan Kaabah. Bukan Allah perlukan rumah. Yang perlukan Kaabah ni siapa dia? Kita, sebab kita nak sujud semayang. Nak ngadap mana kalau Kaabah tu tak ada? Maka Kaabah tu sebagai tanda untuk supaya memudahkan kita nak sujud di arah yang sama seluruh dunia. Jadi masih lagi makhluk ni memerlukan sesuatu. Ada pun banyak tak muat nak buh kat jubah. Ada macam berita pukul 8 kan, berita. Baik. Mana tadi? Kaya tadi. Jadi makna kaya, makna tak memerlukan apa-apa tu. Jadi sebab tu kita sebut Allah Maha Kaya. Kenapa Maha Kaya? Sebab Allah tak perlukan apa pun. Orang kaya ada driver, dia duduk belakang macam sok khabar, datuk. Kan? Dan kalau betul kaya, tak payah pakai driver lah. Kalau kaya tu tak payah pakai kereta. Hang sebut nak gimana sampai terus. Nak? Itu baru kaya. Kan? Kalau kita orang kaya, buat apa kita pula kena pergi ke sana? Orang cari kita, bukan kita cari orang. Allah cari kita ke kita cari Allah? Itu baru Allah tu benar-benar kaya. Adapun kita tak. Kita masih lagi menagih simpati orang, memerlukan orang lain untuk tolong dan sebagainya. Hebat-hebat seorang bos, manager pun
memerlukan asisten ataupun pembantu ataupun pekerja di bawah dia. Kalau betul hebat sangat hang kaya, hang buat sendiri ya semua. Kilang tu hang kontrol semua, tak boleh. Sebab apa? Sebab hang masih lagi susah. Hang memerlukan pertolongan orang lain untuk tolong. Dah kalau tahu perlukan pertolongan orang, sombong ni apa? Situ masalah. Bila berkerjaya tapi tidak ada ilmu agama. Ni jadi kalau orang tak kisahlah kita nak berkerjaya dalam bahagian dunia hebat tak ada mana pun tak apa, pangkat tinggi. Tapi bila ada ilmu agama, baru dia kenal siapa dia. Dia kenal dia hanya hamba. Tinggi mana jawatan manager, bos pun, aku hamba Allah. Maknanya aku orang lemah. Aku memerlukan bantuan orang lain. Bila aku memerlukan bantuan orang lain, buat apa aku nak sombong? Sebab aku perlukan dia juga. Walaupun reba tu gaji kecil je banding aku gaji besar, tapi kalau tak ada reba, payah gak aku nak ke mana sana sini. Fikir itu betul tak? Walaupun mungkin kita tengok makcik cleaner yang bahagian sapu sampah tu gaji tak besar mana banding dia kerja manager gaji besar. Tapi kalau tak ada makcik cleaner, siapa nak sapu? Berselerak sampah tu. Saling perlu memerlukan. Bila perlu memerlukan, buat apa ada penghinaan? Kenapa ada nak merendahkan satu sama lain? Kenapa nak memerlukan sombong kepada yang lain? Situ. Bila kita mengaji, kita faham, tak kisahlah kita duduk tang mana pun, kita sebagai hamba Allah. Kita kenal siapa kita, kedudukan kita. Ada. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dalam bahagian dunia ni tak ada istilah berjaya ataupun gagal, tak ada. Berjaya yang sebenar ialah akhirat. Apa berjayanya? Berjaya masuk syurga Allah, tu berjaya. Gagal masuk syurga Allah. Mana? Duk meringkuk dalam neraka, tu gagal. Adapun dunia ni belajar lepas tu tak lepas SPM, memanglah istilahnya orang kata gagal, tapi hakikat gagal sungguh tak gagal. Apalah gagalnya? Gagal apa? Dia orang beriman, dia orang Islam. Walaupun mungkin SPM dia tak lepas, tapi boleh buat kerja lain. Niaga, sekarang ni lagi macam-macam. Niaga tanpa kedai boleh. Niaga kat Shopee. Ada orang saya jumpa ni, belajar tak tinggi mana pun, tak masuk universiti pun, dia jual coklat je. Dia beli coklat daripada luar negara yang jenis jarang-jarang jumpa dekat Malaysia ni. Dia beli borong banyak, lepas tu dia packing balik dekat sini. Dia perlukan satu bilik je. Bilik tu dia pasang aircon bagi jangan coklat dia cair. Lepas tu dia packing balik, dia jual balik kat Shopee. Permintaan tinggi. Income dia sebulan kat puluh ribu. Budak muda lagi, umur baru 20-an lebih. Puluhan ribu, padahal ngaji tak masuk universiti. Orang lepas universiti kerja tak ada, nganggur. Lepas tu siapa bagi jaminan? Tak ada siapa bagi jaminan. Lepas tu yang kita takut, SPM tak ada, takut dah. Hantar anak ngaji tapis, sini ada SPM tak Ustaz? SPM tak ada. Tak ada sijin, macam mana nak hidup lah. Dah orang dulu-dulu tak ada SPM, mati ke? Tak mati, hidup. Apa kita ni kena doktrin dengan kafir barat laknatullah ni, sehingga kan kita tergantung atas sistem yang mereka cipta. Mereka buat sistem-sistem ni, kemudian mereka takut-takutkan kita. Akhirnya kita tidak takut pada Allah, kita takut pada sistem yang mereka buat. Kita tak tergantung pada Allah, tapi tergantung atas sistem yang mereka buat. Situ akidah sudah tergelincir. Rosak dah. Berapa ramai masyarakat jadi macam tu pemikiran. Kalau tak dipupuk didikan agama betul-betul. Lepas tu kita mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, supaya kembalikan pegangan keyakinan kita hanya pada Allah, tak bergantung pada yang lain. Kerana Allah lah yang memudahkan dan menyusahkan, semuanya milik Allah. Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Belajar tinggi jaminan kerja elok, tak ada jaminan. Ada. Kadang kerja elok pun, gaji besar, pangkat tinggi, hidup pula susah. Hidup serabut.
Orang kata kerja engineer ni gempak nama jawatan engineer. Kalau orang utara kata engineer. Ada kan? Orang kata hebat lah. Nampak gaya apa semua. Macam kita tengok dalam drama tu berlakon. Semua nampak hebat. Ni realiti saya sendiri lalu. Kerja kat site punya panah terik. Dulu saya ni putih ni sebenarnya. dah kerja dekat site jadi gelap lah. Dulu. Kan nak ceritanya apa? Dah kali hidup susah kan, walaupun orang kata jawatan orang panggil engineer. Jangan main tu engineer apa? Balik tidur pun tak lena. On call macam doktor kak. Standby sekejap lagi bos telefon malam-malam. Pukul 11 malam. Ada sekali tu ada satu projek nak kejar sangat nak dapat projek tu. Nak submit paperwork esok pagi ya. Nah, dia telefon, bos telefon saya, dia kata, Syakir, boleh datang office ah? Apa sah pula? Dia kata, ni pukul 9 malam dah ni. Dah, kita urgent lah nak buat ni. Oh, sudah kata. Saya kelentong macam-macam. Kan? Tak pasal-pasal dah belajar menipu pula dah. Ni pun dia dah. Jadi serabut. Apa yang ni menariknya? Orang tengok daripada luar syok. Tengok dengan kereta mahal. Padahal serabut memikirkan tentang hutang nak bayar tu pun pening juga. Sebab tu tak ada. Jangan kita terliur barang orang di tangan orang. Jangan terliur. Apa Allah beri kat kita, syukur dan kita jaga dengan elok. Ada, sudah. Tak payah terkejar-kejar barang dunia. Lagi kita sibuk dengan dunia, lagi serabut kepala kita. Memang kafir barat laknatullah ni, dia akan suruh kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Pulun kita nak beli kereta baru, kereta yang lagi canggih gitu gini. Padahal kereta tu kereta je. Kereta. Kena langgangan trailer, pecah juga. Apa kereta pun, Ferrari pun pecah. Tapi kita disibukkan dengan benda tu. Supaya kita mengejar-ngejar segala harta-harta dunia ni. Akhirnya hidup kita sibuk dengan dunia. Akhirat kita abai. Ni yang berlaku. Kita ditipu hidup-hidup oleh orang kafir barat laknatullah. Supaya akal kita manusia ni tidak memikirkan tentang Tuhan. Tak payah kata orang Islam, orang yang bukan Islam pun begitu. Kan? Sebenarnya Allah berikan pada kita akal fikir kejadian kita, kenapa Allah cipta kita, kan? Siapa Tuhan kita, macam mana, anak. Dan sebab tu orang kafir pun tak boleh nak fikir benda ni. Akhirnya apa yang ditinggalkan nenek moyang diikut je tanpa dia fikir. Betul ke ini Tuhan? Sembahan ni betul ke Tuhan? Tak, diikut je. Sebab apa? Duk sibuk dengan dunia. Maka macam mana nak jumpa jalan yang terang? Sibuk dengan dunia. Tu orang kafir, orang kita Islam pun lebih kurang tak? Sibuk dengan dunia. Bila nak belajar mengaji Qurannya? Nak hukum-hukum tajwid tak payah sembang lah, memang tak erti dah. Sebutan makhraj pun tunggang langgang. Tak payah cerita lagi bab rukun semayang apa semua. Lah kali bila dunia dah tak nak pakai dia, istilah lainnya pencen. Bila dunia suruh balik, dia kata tak payah datang pejabat dah lah, baliklah. Barulah nak pergi cari rumah Allah. Bila nak cari Allah? Saat dah hujung. Kalau sempat. Kalau tak sempat, ada. Dan kalau sempat pula, masanya berapa lama? Cukup ke nak ganti balik masa yang dulu bertahun-tahun? Ada. Kita ni jangan sampai ditipu oleh orang kafir dan juga setan iblis. Kehidupan kita yang sebenar, ingat asal usul kita. Kita Nabi Adam alaihissalam berasal daripada syurga. Itulah kampung halaman kita. Kan? Hidup kita senang sebenarnya, bukan susah. Mana senang tu, dalam syurga senang, minta apa saja dapat. Yang kita pulun kat dunia ni bersusah-susah buat apa? Dunia ni hidup ala kadar sudahlah, sebab harta kita sana syurga tu. Orang kalau tahu dia ada aset, dia ada mahligai, dia ada rumah dekat satu kampung, tapi cuma dia belum sampai kat rumah tu lagi, dia dalam perjalanan, ada ke dia sibuk buat nak beli benda lain? Tak payah sibuk lah. Dia
kadang bawa bekalan sepanjang perjalanan dia, buat cukup makan, sebab dia tahu dia dalam perjalanan nak balik rumah dia yang sebenar. Rumah dia lagi besar, banglo besar, mewah, macam-macam ada. Dah apa dia nak risau yang dalam perjalanan ni? Kita dah rumah ada dah sana, tapi pulun yang dekat R&R. Pulun lah nak nilah itulah, akhirnya tercicir bas. Dia tercicir bas, tak sampai kampung halaman. Dia tak sampai kampung halaman, balik mana? Tu kita takut tu. Balik kampung iblis neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia kata, ingat, kita pegang bahawa Tuhan terkaya, tak memerlukan apa-apa daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Ingat, Allah tak rugi sikit pun, sebab Allah tak memerlukan ketaatan kita. Kitalah yang memerlukan ketaatan itu kepada Allah. Maksudnya, maksud Syekh ni dalam kitab ni, seandainya kita tak nak taat Allah, Allah tak pening kepala pun. Allah tak ada nak risau, kenapalah mereka tak nak taat kat aku. Dah sikit Allah tak heran, tak menggugat diri Allah langsung, walaupun sedikit. Tapi yang tergugat kita sendiri. Contoh, kita tak nak laksana hukum Islam, undang-undang Islam kita tak nak laksana. Allah rugi ke? Allah masalah ke? Harta Allah kena curi ke? Tak ada. Allah tak ada apa-apa. Yang jadi masalah siapa dia? Kita sendiri. Jenayah makin meningkat. Kes maksiat semakin menjadi-jadi. Sebab apa? Sebab tak nak ikut kata Allah. Allah suruh perintah begini, tak nak buat. Jadi kalau kita tak buat tu, yang rugi kita sendiri, bukan Allah. Allah tak mengambil faedah, tak mengambil sebarang bentuk kerugian. Sebab apa? Sebab Allah Maha Kaya. Allah tak memerlukan apa-apa. Kan? Allah bukan perlukan semayang kita. Semayang kita ni balik pada kita balik. Kita semayang, kita yang dapat pahala. Ke Allah dapat pahala? Mana ada Allah ada pahala? Allah tak memerlukan pahala. Yang perlukan pahala siapa? Kita. Kita semayang, kita dapat. Macam ada satu contoh lah. Ada satu company besar, toke dia, CEO dia tu, bos dia terlampau kaya sangat, sampai tak nak ambil duit, tak nak ambil untung syarikat pun, dia 1 sen untung syarikat pun dia tak nak ambil. Siapa yang kerja dengan dia, lagi kuat dia kerja, hasil untung syarikat tu dapat balik kat pekerja tu sendiri. Bos kata aku tak nak ambil 1 sen pun, walaupun ni syarikat aku, sebab aku kaya sangat dah, kata bos. Jadi pekerja tu, lagi dia rajin, lagi dia dapat banyak. Dia malas, dapat sikit. Itulah ibarat macam kita dengan Tuhan. Allah tak mengambil apa pun. Allah tak perlukan apa pun. Kita kerja keras dalam bab ibadat, dalam bab akhirat, kita sendiri yang untung. Kita buat malas, kita yang rugi. Macam mengaji ni. Kita sungguh-sungguh datang mengaji, bawa kitab, telaah apa semua, tak faham tanya soalan. Yang untung siapa? Kita balik. Sebab kita dapat ilmu, dapat kefahaman, dapat keyakinan, ketakwaan pada Allah. Kalau kita buat halal balak, buat lebih kurang, kita juga yang rugi. Habis masa bertahun-tahun duduk di kidah, tapi akhirnya tak ada apa-apa kemajuan. Akidah tak faham-faham lagi, sifat 20 pun macam tu juga. Sebab apa? Sebab kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kita sendiri. Kira pondok Ustaz Jafri ni, dia punya ahli jawatan kuasa cekap lah. Dia susun nak program-program. Kalau style pondok-pondok lama macam pondok-pondok kami, pondok-pondok lama ni sungguh-sungguh kena berdikari. Bukan sakat berdikari bahagian nak masak, bahagian nak mengaji pun kena berdikari. Kadang-kadang tok-tok guru sibuk. Ustaz kadang-kadang ada keluar mengajar dan sebagainya, kadang tak dan nak mengajar di pondok. Tempat kadang balik lewat malam pun, esok paginya tak dan nak buka kitab dan sebagainya. Kalau ikut nak tunggu ustaz buka kitab, pakat tak mengaji, pakat tak pergi mana, duduk pondok tu 3-4 tahun macam tu juga, tak ada kemajuan. Kena ada inisiatif sendiri. Ada budak-budak yang dia nak sangat ilmu, sampai dia sanggup pergi ke rumah ustaz. Assalamualaikum ustaz, saya nak nadah kitab dengan ustaz. Bolehlah. Lepas tu kalau pondok-pondok lama, kadang setengah-setengah tu kepala telaah, kadang-kadang dia punya guru ataupun senior-senior pondok dia kadang ngajar depan bilik je. Dia buka kitab depan bilik tu, budak-budak ni duduk bawah. Kadang sampai duduk bawah tangga pun ada.
punya sungguh nak menadah. Yang sungguh tu yang dapat. Kita nak nunggu je. Nunggu tak dapat. Ada. Tu payah. Dia macam tu. Sebab kita yang kena berharap kepada Allah. Kan Allah harapkan kita, kita yang berharap kepada Allah, kita yang meminta kepada Allah. Manfaat atas taat hambanya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya. Dan apa saja yang kita buat takkan memudaratkan Allah. Membuatlah jahat macam mana besar sekalipun, bunuh 1000 orang sekalipun, zina tak berhenti-henti ke, judilah macam mana teruk judi pun, kan, Allah sedikit pun tidak tertimpa mudarat atasnya. Tak ada jadi masalah pun kepada Allah. Masalah kat kita balik. Salah kat kita balik. Kita biarkan lesen arak berleluasa, penjualan arak berleluasa. Yang sakit kita balik. Walaupun kita tak minum arak, Berapa pula kita sakit, kita tak minum arak. Dah, orang mabuk langgar kita, langgar anak kita, langgar ahli keluarga kita, baru kita nak sakit hati, orang baru nak marah. Punca kita tak kawal daripada awal. Tu yang Menteri Besar Kedah buat. Nak sekat lesen premis perjudian. Kan? Sebab impak dia, kesan dia tu. Jadi kita mampu apa kita buat. Oleh sebab maksiat hambanya, hambanya buat maksiat macam mana pun, Allah tak akan mendapat mudaratnya. Tak ada. Yang mudaratnya hamba tu balik. Dia yang kena mudaratnya. Hanya senya disuruh. Cumanya, maksudnya sini, cumanya Allah suruh. Allah suruh tu bukan Allah nak ambil balik faedah dia, tak. Allah suruh saja. Suruh je. Aqimus solah, dirikanlah semayang. Tapi kalau mu tak nak semayang, tak apa. Waktu ada guru kepada Tok Guru Siddiq Noh, nama dia salah seorang tu, nama dia Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Singkatkan nama dia, orang panggil dia Tok Guru Wain. Tok Guru Siddiq Noh sayang sangat dekat Tok Guru ni, sampaikan dia ada nazar kalau anak dia lahir nak buh nama Tok Guru dia. Ada seorang anak Tok Guru nama Muhammad, Tok Guru tambah belakang Wain. Nama dia Muhammad Wain. Sempena ambil nama Tok Guru dia, Tok Guru Haji Wain. Tok Guru Haji Wain ni, Tok Guru Siddiq Noh cerita masa pengalaman dia mengaji dengan Tok Guru ni. Tok Guru ni ceria je. Muka dia senyum aja. Dan dia sentiasa kata yang positif je. Semua dia kata boleh. Tak ada benda dia kata tak boleh. Boleh belaka. Sampai ada satu anak muda datang jumpa dia. Tok Guru, saya nak tanya. Tanya apa? Dia kata. Nak tanya, kalau saya tak nak semayang boleh tak? Orang tu tak nak semayang. Tu kata, awak pula tak boleh. Dia kata, boleh. Dia kata. Tok Guru kata boleh. Sonok kawan ni, dia kata, hoi, Tok Guru lain semua kata tak boleh. Tok Guru ni seorang je kata boleh. Ni saya suka ni, kata. Boleh awak lah tak boleh, tapi duduk dalam neraka, tak apa. Nampak nak ceritanya, hang tak nak semayang tak apa. Nak ceritanya inilah dia. Hang tak nak semayang, tak nak tutup aurat, tak apa. Kita cuma suruh, kita cuma cakap Allah dah sebut dalam Quran, sebut dah dalam hadis. Hang tak nak ikut, tak apa. Tapi hang tanggunglah akibatnya. Mana? Duduk dalam neraka. Kalau rasa boleh duduk dalam neraka tu, silakanlah. Tu saja. Itu pesan Al-Imamul Ghazali. Dia kata isma syi'ta. Kamu buatlah apa saja yang kamu suka. Dia kata, buatlah apa saja kamu suka. Kamu nak ikut hawa nafsu kamu ke, kamu nak mabuk ke, kamu buatlah apa kamu nak buat. Fa innaka mayyitun, dia kata. Tapi kamu ingat, satu hari nanti kamu akan menjadi mayat. Kamu akan mati. Buatlah apa kamu nak buat. Satu hari nanti kamu akan mati, dia kata. Ingat yang tu. Diperintah, Allah perintah. Allah perintah suruh buat, tak nak buat, suka hang, tapi hang tanggung akibat. Lebih ibarat lebih kurang gitulah maksud dia. Ditegah, Allah tegah jangan buat gini-gini sebab Allah sayang. Allah tak bagi kita makan babi.
Allah tahulah apa sebab dia, apa akibat dia. Nah, kerana babi ni perangainya jelek. Orang yang makan babi akan ikut perangai babi. Kata Buya Hamka. Mulutnya menyodok makanan, ekornya melibah orang lain. Tu orang perangai makan babi macam tu. Nak? Mulut sumbat, ekor libah kat orang. Nak? Tu. Nah, ditegah makhluk itu iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Jadi apa saja kita buat baik, kita dapat baik. Kita buat jahat, kita yang dapat jahat. Jadi tergantung. Jadi bila kita ditimpa satu benda yang buruk, lepas tu kita menyandar garu kepala. Kenapa lah jadi macam ni kat aku? Tak payah tanya kenapa lah. Kita sendiri yang tanam, kita sendiri yang petik. Kan? Kita yang buat benda tu, kita lah dapat hasil ni. Nah. Jadi cek balik diri sendirilah. Kenapa aku ditimpa benda macam ni? Mesti ada salah aku buat. Fikir tenang, jumpa satu Allah, astagfirullah, istighfar, minta ampun pada Allah. Itu je. Kan? Ada. Sebagaimana firman-Nya, kata dia. Allah sebut di dalam Al-Quran. Man amila salihan fali nafsih. Man tu maksudnya siapa? Orang siapa amila beramal salihan, soleh, amal yang baik. Fali nafsih, fa maka li bagi nafsi dirinya, bagi dirinya. Maksudnya soleh tu dapat balik kat dia sendiri kebaikan. Soleh ni makna baik. Siapa yang buat benda baik, baik tu balik ke dia balik. Itu je. Kan? Hidup ni macam tu. Kita buat benda baik, kita dapat balik ke kita balik kebaikan dia. Lepas tu hidup ni, kalau tak boleh, macam saya pernah sebut, ada 3 golongan. Iaitu alim, wara', soleh. 3. Alim maknanya orang yang berilmu tinggi. Ilmunya banyak. Kan? Kitab Arab boleh baca, macam-macam lah. Kan? Ilmu tauhid pandai, ilmu fiqh pandai, ilmu sains pun pandai. Memang dia ni orang berilmu tinggi. Orang panggil alim. Tok guru lah apa semua, tok syekh, orang panggil alim. Satu lagi golongan orang panggil wara'. Wara' ni kadang-kadang mungkin dia ilmu tak tara mana sangat, tapi dia punya amal memang cantik. Amalan dia kuat, semayang sunatnya, zikirnya rajin. Dia amalan-amalan tu memang baguslah. Makanan dia jaga, tak makan benda-benda syubhah. Tu orang panggil orang wara'. Satu lagi orang panggil soleh. Soleh ni alim pun tak berapa juga. Ilmu tak ada berapa sangat, tapi retilah sikit-sikit, ngaji-ngaji gitulah dengan ustaz-ustaz. Wara' tak wara' mana lah juga. Ada gak lah semayang sunat tu mana-mana, dan buatlah sikit-sikit. Tapi nak kata pulun sungguh tu tak dan juga. Dia tak berapa nak wara', tak berapa nak alim. Tapi dia jaga hati dia dengan Allah, jaga hati ni dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Dia jaga bagi elok, dia ni orang soleh, orang yang baik. Cukup jadi orang soleh, layak dah boleh masuk syurga. Kadang-kadang ada orang alim tapi tidak soleh. Ilmu banyak tapi tak ada kebaikan. Malah dengan ilmunya sombong, malah pelekeh pula orang lain, perendah-rendah pula orang lain. Hang reti ke sifat 20? Hang aku tengok jahil murakab, dia hina orang. Ada? Jumpa dah. Memang kita tahu dia ilmu banyak, tapi dia pelekeh orang, kat mulut tu Allahu Akbar, sedih kita tengok, sian. Sian. Ilmu banyak Allah anugerah kat dia, tapi mulut dia menghina-hina, memperendah-rendah orang lain. Patut Allah bagi dah kamu ilmu banyak, kamu syukurlah guna ilmu tu. Bukan suruh guna ilmu banyak tu untuk kamu bandingkan kamu dengan orang yang tak mengaji, supaya kamu pelekehkan dia. Tidak. Ada orang dia wara' tapi kadang-kadang tak soleh. Amalnya banyak tapi sombong dengan amalan. Kalau dia puasa, orang lain tak puasa, dia lekeh. Hang tak puasa hari ni?
Allah. Teruk ni. Tu tua pun tak puasa lagi ni. Oh, nampak tu kata orang tu nak puasa tak nak puasa. Amalan masing-masing. Boleh jadi puasa tu terima, boleh jadi Allah tolak. Mu puasa penat-penat tahan lapar dahaga, tapi akhirnya mardud ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan. Apa kamu dapat? Tak dapat apa. Penat lelah sahaja. Sebab tu paling tidak ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, jadilah kita orang yang soleh. Walaupun ilmu kita mungkin tak banyak, tak apalah, kita sebutlah pada orang, aku ni tak pandai sangat, tak apa. Biar orang ngaku-ngaku orang lain semua pandai, tak apa. Kan? Kita beginilah. Bolehlah sikit-sikit baca kitab gini, faham sikit-sikit untuk amal sendiri je. Kan? Untuk faham sendiri je. Jadi bagian warak mana dan ada amal boleh buat, sempat buat, kita buat. Buatlah setakat mana yang kita mampu, kemampuan diri kita. Kita bukan buat nak tunjuk-tunjuk kat orang. Kita buat untuk diri kita je. Amalan kita, pahala kita je. Cukup dah. Kalau macam tu, layak dah kita ni mendapat gelaran daripada Allah sebagai orang yang soleh. Bila orang soleh, insya-Allah syurga Allah beri. Cukup dah itu. Jadi tak payah nak ni, takut nanti kita perbuatan kita tu dengan nafsunya, dengan hawa nafsunya. Bukan lagi kerana Allah. Baik. Faedahnya, jadi Allah sebut dalam Quran tadi, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, amal yang baik, maka kebaikan tu balik pada dia. Wa man asaa, dan man barang siapa asaa melakukan kejahatan, benda-benda dosa, fa'alaiha maka atasnya jua. Nya tu maknanya balik jahat tu pada dia balik. Dia buat jahat tu timpa atas dia balik. Gitu. Surah Fusilat ayat 46. Artinya barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya jua. Gitu. Kemudian kita berhenti sini untuk kitab ni. Kita sambung kitab Minhajul Abidin. Nanti ini kita sambung dekat firmannya lagi dalam surah Al-Isra ayat 7. Berhenti kat situ. Dan kita ngaji kitab ni pula, Minhajul Abidin. Ini kitab tasawuf. Kalau kitab Rumi macam saya ni, kita dekat muka surat 7. Kat muka surat 7, kat bawah tu, maka bahawasanya bagi nikmat ini. Boleh dapat jumpa? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, saya baca matan Arab dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi. Dan sesungguhnya dia kata, kenikmatan ini ada pemberi nikmat yang menuntutku agar mensyukurinya dan berkhidmat kepadanya. Fa in ghafaltu an dzalika fayuzilu anni nikmatahu wa yuziqani ba'suhu wa niqmatuhu. Lalu jika aku lalai dari hal itu, maka dia dapat melenyapkan segala nikmatnya dariku, dan aku akan merasakan siksanya dan balasannya. Baik. Itu kita baca sikit-sikit dulu. Jadi ini sambung dalam kitab Minhajul Abidin kita, cerita tentang nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi kata Al-Imamul Ghazali, wa inna li hadhihi ni'ami mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi.
Jadi dia kata, maka bahawasanya bagi nikmat ini tiada mustahil orang yang memberi nikmat itu menuntut akan daku bagi mensyukur akan dia dan berkhidmat akan dia. Maksudnya macam ni. Maksud Imam Ghazali dia kata, kalau contoh seseorang tu dia bagi suatu benda yang baik kepada kita, mestilah orang tu mengharapkan kita hargai kebaikan yang orang tu bagi. Kemudian benda ni dinisbahkan ataupun dinisbahkan kepada Allah lah. Allah beri kepada kita nikmat, kita kena mensyukuri nikmat itu kepada Allah. Sebagai balas ke atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Sebab tu dia ada dua. Orang tanya ulama, apa beza alhamdulillah dengan syukur? Kan? Kadang-kadang orang sebut dua-dua sekali, syukur alhamdulillah dia kata. Tapi apa beza dia alhamdulillah dengan syukur? Maka jawab ulama, alhamdulillah ialah lafaz syukur. Jadi maknanya bila kita rasa bersyukur, kita lafazkan, bukan lafazkan syukur, lafazkan alhamdulillah. Kita syukur dapat satu nikmat, alhamdulillah, gitu. Adapun syukur bukan lafaz, kata ulama. Tapi syukur itu ialah tindakan ataupun perbuatan yang kita buat sebagai tanda kita syukur kepada Allah nikmat yang Allah bagi. Jadi tanda dia ataupun tindakan itu, kita gunakan nikmat yang Allah bagi kat kita tu ke arah kebaikan. Apa makna kebaikan? Yakni ke arah akhirat. Kita gunakan nikmat. Contoh, Allah beri nikmat kita nikmat kereta. Gunakan kereta untuk sampai ke rumah Allah, untuk tolong orang lain, bawa pergi ke rumah Allah, tumpangkan dia ke dan sebagainya. Kan? Allah beri nikmat rumah, jadikan rumah tu rumah macam syurga. Dalamnya ada bacaan ayat Al-Quran, ada solat berjemaah, ada bacaan Quran bersama-sama keluarga, hidupkan suasana harmoni agama. Bukan semata-mata hidup tu nak tak ada gaduh laki bini dah dikira okey lah ni. Tak, kalau macam tu orang kafir pun sama. Kehidupan kita, kebahagiaan bukan hanya dalam bentuk sivik manusia biasa sahaja, tapi kebahagiaan yang sebenar ialah kebahagiaan itu disusun mengikut rentak akhirat, yakni corak-corak ibadat. Itu sebenarnya kebahagiaan dalam sistem agama, dalam akhirat. Itu bahagia yang sebenar. Tu betul. Ini kadang-kadang memanglah hidup suasana kat rumah tu nampak ceria, tapi dengan seluar pendeknya, dengan tak jaga, nak laki perempuannya main campur semayang pun tidak. Memanglah nampak macam happening rumah tu. Kan? Sebab apa? Sebab tak jadi apa-apa masalah lagi. Cuba jadi masalah tengok. Dah berantakan, gaduh, nak bising sana, bising sini, kecoh habis. Ni. Sebab apa? Sebab tak jaga tadi adab-adab akhirat nak pada rumah kita. Tak jaga nikmat yang Allah beri tadi, tak dikira sebagai syukur. Jadi itu sebenarnya. Jadi syukur kita laksanakan. Syukur Allah bagi kita ilmu. Kita dapat ilmu habis mengaji kuliah ni, kita sebut alhamdulillah, hari ni dapatlah ilmu. Alhamdulillah sebut. Kemudian tanda syukur beramal dengan ilmu tu. Apa yang telah dipesan dalam ilmu-ilmu tu kita cuba buat. Itu tanda syukur. Bukan tutup kitab balik bongkang, itu sama je, tak ada perubahan. Itu tak ada syukur namanya. Itu maksudnya. Jadi dia kata, maka bahawasanya bagi nikmat ini tiada mustahil orang yang memberi nikmat itu menuntut akan daku bagi mensyukur akan dia. Jadi kita ni dituntut untuk syukur kepada Allah dan berkhidmat akan dia, dan kita jadi khidmat kepada Allah. Apa makna khidmat? Khidmat ni kalau di pondok-pondok lah, biasanya pondok-pondok ni dia ada istilah khidmat. Khidmat ni buat kerja tanpa mengharapkan apa-apa, tu khidmat. Macam seorang pelajar berkhidmat dengan guru dia, ikut mana guru dia pergi, tak ada gaji, tak ada apa, tapi dia lah tolong bawa beg guru, tolong susun selipar guru, semua dia tolong. Walaupun memang dia tak dapat gaji duit ringgit dunia, tapi pahala menimbun-nimbun, dan silap-silap hari bulan
ilmu kealiman ulama tu, guru dia akan jatuh kepada dia. Banyak saya saksikan gitu. Ada orang mengaji depan tok guru ni, habis kitab tu dia conteng tulis apa saja tok guru kata, dia tulis sampai tak ada ruang nak tulis dah. Punya rajin sungguh. Tapi saya tengok tak ke mana juga. Kehidupan dia macam tu juga. Tak ada kemajuan. Tapi ada budak, dia tak berapa nak cerdik, dia tak berapa nak pandai. Kadang-kadang mengaji pun dia tak berapa nak faham depan tok guru. Tapi dia jaga adab. Dan setiap kali bila di luar kelas, dialah orang yang selalu akan jaga atau akan tolong guru dia. Tolong nak bawakan barang guru dia apa semua. Kalau guru dia nak minta tolong, cepat dia bersegera. Dia buat apa semua. Dia jaga adab dengan guru dia. Tengok-tengok dia yang dapat ilmu dia macam guru dia. Sebab apa? Inilah dia. Jadi kita study bukan hard tapi smart. Belajar ni bukan kena pulun, tapi belajar ni biar dengan adab, biar dengan elok, barulah ada, dia namakan barakah, berkat. Pulun sungguh-sungguh dapat pulun tu lah, tapi berkatnya tak dapat. Itu kadang-kadang ni kita ajar anak-anak tahfiz kita, bukan suruh pulun sangat sampai 30 juzuk semata-mata, tapi jaga adab dengan guru. Kalau pulun memang dia boleh pulun, dia dapat 30 juzuk kadang dalam tempoh setahun je, hafiz dah Quran. Tapi akibat dia lepas tu dia sendiri tak boleh beramal dengan Quran. Duduk sini lah ngaji, balik ke rumah habis semayang subuh pun tak bangkit. Betul tak? Ada berlaku. Apa jadi macam tu? Kata hafiz Quran 30 juzuk. Sebab Quran kan masuk dalam dada dia. Quran hanya duduk di kerongkongnya sahaja. Nabi sebut dah. Akhir zaman yang aku khawatir Quran ini hanya di sini, kata Nabi. Ini yang berlaku. Sebab apa? Sebab tadilah buat bukan kerana Allah, tapi buat kerana sesuatu, nak capai sesuatu, kebanggaan sesuatu. Jadi kita buat biar dengan barakah. Lambat tak apa, janji dia berkat. Lambat pun tak apa. Ada seorang ulama ni, dia anak murid kepada Imam Syafi'i. Nama apa saya pun lupa dah nama dia. Dia anak murid pada Imam Syafi'i. Dalam ramai-ramai anak murid Imam Syafi'i, dia yang paling slow. Walaupun dia slow, tapi dia ialah yang paling rapat dengan Imam Syafi'i, yang jaga Imam Syafi'i, guru dia. Akhirnya bila Imam Syafi'i dah tak ada, dialah yang antara yang dapat mensyarahkan balik kitab-kitab Imam Syafi'i. Kealimannya tinggi macam gurunya juga. Walaupun masa dia usia dia mengaji dulu, dia antara pelajar yang orang cakap apa, ketinggalan sedikit, sebab dia lambat sikit faham dia tu. Tapi jadi ulama besar, anak murid kepada Imam Syafi'i. Jadi persoalannya bukan masalah kita IQ tinggi ke IQ rendah. Kita buat bagi elok sudah. Selebihnya serah pada Allah. Gitu. Jaga nikmat-nikmat yang telah Allah beri pada kita. Dia dan berkhidmat akan dia. Kita buat khidmat. Khidmat maksudnya kita buat ni pada Allah ni bukan mengharapkan sesuatu habuan-habuan dunia. Tak dapat habuan dunia apa, tak ada. Jangan kita mengaji supaya orang panggil kita alim, orang panggil kita tok guru ke, ustazah ke, tak. Kita ngaji je. Ngaji je. Dan ngaji untuk kita nak beramal. Itu saja. Beramal pula bukan kerana supaya orang kata kita kuat beramal, jenis banyak amalan dia ni apa, kita tak mengharapkan pujian-pujian daripada makhluk. Orang nak puji, biarlah orang nak puji. Kita hangguk je lah. Tapi jangan hati tu ada harap. Macam mana ada hati tu ada harap? Contoh, kadang-kadang Allah uji kita. Kita beramal ni, tiba-tiba dalam ramai-ramai kawan-kawan kita, dia puji kawan yang seorang lagi. Dia tak puji kita. Kata, aku tengok dia tu bangkit malam selalu, rajin. Walaupun kita pun bangkit malam juga. Tiba-tiba tercuit di hati kita. Takkan kawan tu je korang nampak bangkit malam, aku korang tak nampak aku bangkit malam. Kena dah lah tu penyakit. Nampak? Lepas tu jangan. Biar orang tak kata apa. Biar apa nak tengok kita bangkit malam, buat apa? Kalau nak orang tengok kita bangkit malam, kita buat live.
Ajak ni apa nama Ikmal. Nah, Zuin tolong rakam ni, aku nak pakai malam ni rakam. Biar tak payah kata orang kat sini satu Malaysia boleh tengok kita pakai malam. Nak sangat tunjuk kat orang. Nah. Sebab tu orang dulu-dulu nak ambil wuduk pukul 3-4 pagi, dia alas kain guni. Dia letak kain guni kat lantai. Supaya air yang jatuh tu tak bunyi percikan, dia tak ganggu orang sebelah. Punya nak sorok amal. Kita siap jatuhkan gayung, tang. Supaya orang sebelah kata, bangun dah dia. Ada mak, kan? Aduh kacau sungguh kita. Kan tak? Orang dulu-dulu macam tu, sorok amal dia. Tapi amalan-amalan sunat lah. Jangan amalan wajib pun sorok. Kata tak nampak pun semayang jemaah. Sorok. Tak boleh tunjuk semayang jemaah. Tak boleh tunjuk. Kenalah tunjuk semayang jemaah. Nah, sebab itu barang wajib. Puasa wajib kena tunjuk. Tapi kalau puasa sunat, kita sorok lah. Itu kena faham. Maka jika aku lalaikan daripada yang demikian itu, maksud lalai, aku buat tak peduli. Aku tak jaga nikmat-nikmat tu. Aku tak syukur nikmat-nikmat tu. Aku tak guna balik nikmat yang Allah dah bagi ke aku ni ke jalan yang betul. Jalan yang Allah suruh. Jalan agama. Aku tak buat begitu. Apa jadi? Maka dihilangkan daripada aku nikmatnya. Nescaya Allah akan ambil balik nikmat ni. Kalau Allah ambil balik nikmat ni, apa jadi? Apa dapat? Rugilah. Allah bagi dah kita nikmat boleh duduk di pondok kidaf. Boleh mengaji agama, dah disusun ilmu majlis-majlis. Tinggal lagi kita kena kuatkan diri kita lawan hawa nafsu untuk pergi menuntut ilmu, pergi beramal ikut apa yang telah disusun oleh ustaz-ustaz dekat sini dan sebagainya. Nah, tinggal yang tu je. Tiba-tiba kita buat lebih kurang, kita buat malas, kita buat lalai, buat begitu. Tiba-tiba datang surat suruh keluar, diberhentikan pengajian. Siapa yang rugi? Kita. Lepas tu barulah nak merayu pula, minta maaf lah ustaz, tolonglah, janganlah buang saya gini-gini. Macam ni Allah dah tarik balik nikmat. Sebab apa? Sebab tak syukur nikmat. Allah dah bagi dah, tiba-tiba kita tak syukur. Tak, Allah ambil balik. Sebab Allah nak bagi kat orang yang mensyukuri nikmat. Ada banyak lagi orang yang nak. Maka dihilangkan daripada aku nikmatnya. Dan dirasa akan dia kekerasannya. Ambil nikmat saja tak apa lagi. Lepas tu Allah azab pula dengan kekerasan Allah. Dan siksanya. Diazabkan pula. Siapa azab? Sebab dah bagi nikmat tapi tak jaga. Tak syukur. Akhirnya diazabkan Allah. Bila kena azab Allah, susahlah kita. Kan? Azab manusia boleh budi bicara lagi. Kan? Manusia nak saman ke apa ke, saman tu walaupun 1000 kita dengar, tak apa, duit boleh cari lagi, boleh pinjam sana sini, boleh lagi gagah nak bayar. Tapi kalau azab Allah datang, tak payah jauh lah. Allah buat sakit gigi je. Macam mana rasa? Saya pernah kena tengah-tengah mengajar kuliah ni, tengah mengajar ni, tiba-tiba gusi ni rasa lain macam. Tiba rasa sakit ni. Sakit tu. Lah kali saya kata berhenti, tak boleh nak teruskan mengajar. Berhenti kuliah tu, balik rumah, ya Allah, meronta dah dalam kereta, meronta dah sakitnya. Sampai kat rumah rasa nak hantuk kepala kat dinding tu. Sikit dia Allah bagi ni, gigi sebatang je. Orang bagi sakit. Dia punya sakit macam dunia ni nak pecah. Menangis-nangis gitu. Nak tanya habis orang macam mana nak buat ni, macam mana nak buat, minta petua lah apa semua. Orang kata buh garam, tak payah bubuh dah, ambil ni garam masuk dalam mulut tu, habis masing-masing tu. Nampak? Dah tak tahan sangat dah ni. Apa? Allah bagi test. Sikit je Allah bagi sakit. Tu sakit sebatang gigi. Bayangkan kalau direjam dalam api neraka, bukan sebatang gigi saja, seluruh badan dibakar. Agak-agak kita boleh tampung, tak boleh tampung. Jadi bila kita fikir benda-benda macam ni dalam-dalam, kita menung kat diri kita. Buatlah perubahan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita juga. Macam kitab, dia nampak macam ada kesinambungan kitab Minhajul Abidin dengan risalah tauhid kita ni. Berbalik pada apa kita buat, kita yang dapat. Kita buat baik, dapat baik. Kita buat buruk, dapatlah buruk. Jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung
Dan senya telah membangkitkan daku Allah Ta'ala, pesuruh yang dikuatkan dia dengan mukjizat yang khariqun. Nanti kita sambung kat situ pula. Dan senya telah membangkitkan daku. Berhenti situ, tandalah. Jadi macam biasa kat luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwah tu. Jadi bolehlah tengok-tengok membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga kalau tak banyak pun sikit pun jadilah memberi sedikit kefahaman kepada kita dalam nak berilmu dan beramal sepanjang kehidupan kita yang mungkin tak lama dah. Pejam celik, pejam tak celik-celik dah. Habis dah. Nampak? Dah. Jadi sisa baki hidup ni kita buatlah yang sebaik yang mungkin. Moga-moga sisa yang ada ini, sisa yang terbaik ini yang akan menyelamatkan kita di hidup kita yang berkekalan di alam sana nanti. Itu hidup yang sebenar. Sini bukan hidup sebenar, ni hidup main-main je. Hidup sebenar sana tu nanti. Tapi pergantungan hidup di sana tergantung atas hidup di sini. Moga-moga Allah selamatkan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.